Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh keberkatan. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Ahli Berhormat, terima kasih Datuk M. Tua. Kebanyakan penyedia platform media sosial mempunyai had umur pengguna akaun di mana hanya mereka yang berusia 13 tahun ke atas sahaja dibenarkan membuka akaun media sosial. Berdasarkan carian, memang sama ada X, Facebook, Instagram, WhatsApp dan TikTok semua meletakkan had umur minimal 13 tahun, kecuali Telegram 16 tahun. Bagi memastikan syarat umur ini dipatuhi, ibu bapa ataupun penjaga bertanggungjawab untuk memantau dan mengawasi aktiviti dalam talian anak-anak mereka. Ini kerana kanak-kanak masih boleh mendapat manfaat kandungan positif dengan melayari media sosial bersama-sama ibu bapa atau penjaga. Ibu bapa atau penjaga perlu mengambil serius peranan mereka dalam keibubapaan digital ataupun digital parenting, serta perlu peka dalam menerokai kandungan serta platform alternatif yang terdapat dalam talian. Walau bagaimanapun, dalam pengamatan saya sendiri sebagai ahli parlimen di kawasan, bila saya bertemu dengan pelajar-pelajar dalam program back to school dan sebagainya, saya bertanya berapa ramai di sini anak-anak yang ada akaun TikTok sebagai contoh. Semua yang hadir itu darjah 1 sampai darjah 6, hampir 90% daripada anak-anak ini semua ada akaun TikTok. Jadi walaupun ada garis panduan seperti ini, tapi ia tidak memadai. Maka Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC telah bekerjasama dengan 5 penyedia perkhidmatan di Malaysia iaitu Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia dan Time untuk menyediakan perkhidmatan alatan perisian yang dikenali sebagai Parental Control Tools yang membolehkan mereka memantau, menapis, menghadkan dan menyekat kandungan yang dilihat dan aktiviti anak-anak dalam talian. Ibu bapa atau penjaga juga boleh menggunakan perkhidmatan perisian lain bagi tujuan yang sama. Bagi menangani risiko dan ancaman terhadap kanak-kanak, sama ada disebabkan orang lain atau tingkah laku mereka sendiri, pelaksanaan program-program berbentuk pendidikan dan kesedaran tentang keselamatan internet terus dipertingkat melalui inisiatif seperti Klik dengan Bijak dan Sukarelawan ICT Malaysia di sekolah-sekolah dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional ataupun NADI di seluruh negara. Pelaksanaan inisiatif ini diperkasa melalui jalinan kerjasama dengan agensi-agensi lain dalam membangunkan modul pendidikan berkenaan perlindungan kanak-kanak dalam talian untuk ibu bapa, penjaga dan kanak-kanak. Antaranya, modul pendidikan keselamatan keluarga dan anak atau PEKA, modul Smart Start 2.0 pra-perkahwinan dan program ekspresi anak remaja lestari ataupun PEARL. Kolaborasi juga dijalankan bersama pertubuhan bukan kerajaan seperti Pertubuhan Pengangkap Malaysia, institusi pengajian tinggi dan pihak industri dalam memberi kesedaran mengenai perlindungan kanak-kanak dalam talian. Pada masa yang sama, Jemaah Menteri pada bulan lalu telah bersetuju untuk mewujudkan satu jawatan kuasa kerja yang akan meneliti cadangan penggubalan undang-undang baru berkaitan kemudaratan jenayah dalam talian, termasuk juga aspek-aspek keselamatan dalam talian. Jadi ini kita akan ada mesyuarat selepas ini untuk meneliti beberapa aspek dan sekiranya perlu apa-apa akta dipinda dan tidak akan diambil oleh MCMC yang bersifat segera, ini yang akan diusahakan oleh pihak kementerian sekarang. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Kuala Kerau. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, adakah pihak kementerian bersetuju sekiranya kerjasama di antara Kementerian Pendidikan Malaysia dapat dibuat melalui MCMC agar dapat diwujudkan polisi kewarganegaraan digital ataupun digital citizenship dengan izin yang diterapkan dalam silibus kurikulum atau dimodulkan agar pelajar lebih berkeupayaan untuk menggunakan teknologi secara bertanggungjawab, bertata susila dan selamat. Dan yang kedua, apa pula perancangan kerajaan bagi membenteras penjualan bahan pornografi di media sosial terutamanya di X dan Telegram yang turut melibatkan pelajar sekolah menengah terutamanya agar kejadian seumpama DDH dapat dibendung terus daripada talian. Terima kasih. Yang soalan kedua tadi boleh ulang balik? Perancangan kerajaan bagi membenteras penjualan bahan pornografi dalam talian. Silakan Yang Berhormat Menteri untuk Terima kasih. menjawab.
Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan yang sangat baik. Mengenai konsep kewarganegaraan digital ini sudah pasti bukan hanya melibatkan Kementerian Komunikasi, Kementerian Pendidikan, malah Kementerian Digital, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengajian Tinggi sebagai contoh. Jadi dia merentasi sejumlah kementerian. Sudah pasti ada modul-modul yang perlu diteliti dan insya-Allah cadangan yang baik ini akan kita susuli. Pada waktu ini ia akan bermula insya-Allah dengan perbincangan antara Kementerian Komunikasi dan Kementerian Pendidikan mengenai aspek keselamatan dalam talian, tapi boleh dikembangkan ke dalam aspek yang disebutkan tadi. Berkenaan dengan jualan bahan-bahan lucah ataupun tayangan bahan lucah dalam pelbagai platform termasuk dalam X yang dimaksudkan yang disebut tadi, memang bagi bahan lucah, kalau saya boleh sebut di sini, setakat 1 Januari hingga 2023 hingga 1 hari bulan Mac 2024, sebanyak 38 aduan telah diterima dan disiasat oleh MCMC berhubung kandungan lucah di bawah Seksyen 233 Akta 588. Daripada 38 aduan tersebut, 18 kes masih dalam siasatan, 2 kes telah dikeluarkan notis amaran dan 18 kes berstatus tiada tindakan lanjut dan atau tiada kesalahan dizahirkan, no offence disclosed, NOD. Ini melibatkan mungkin bahan-bahan yang telah diturun atau dipadamkan, sama ada dipadamkan oleh penyedia platform tersebut ataupun di atas arahan daripada MCMC. Jadi memang di pihak MCMC beberapa perkara telah diambil. Walau bagaimanapun penting saya sebut di sini, seringkali usaha untuk menangani sebaran bahan seperti bahan lucah dan juga beberapa perkara yang lain, dia bersifat dengan izin cat and mouse. Kita tutup sini, dia muncul sana. Kita tutup sana, dia muncul situ pula. Jadi di sini kerjasama yang lebih erat bersama penyedia platform media sosial ini diperlukan. Contoh, salah satu isu yang dihadapi oleh pihak PDRM untuk membuat siasatan ialah aspek profiling bagi akaun-akaun yang membuat ataupun memuat naik bahan-bahan lucah ini. Jadi di situ kerjasama yang lebih baik diperlukan daripada platform-platform media sosial. Ada beberapa langkah telah diteliti dan insya-Allah kita akan umumkan tidak lama lagi. Terima kasih. Terima kasih.